F is equal to mv squared over R. Okay, ya. Contohnya. Okay, M adalah mass. Kat sini begitulah, mass. V adalah speed, velocity. Okay, speed from velocity. R adalah radius. Okay, so kalau centripetal force maksudnya daya centripetal di mana dia akan ada mass. Mass kat bahagian sini dia ada core. Core ni adalah mass dia. Okay, kamu bayangkan core ini adalah satellite. Core ini adalah satellite, so ada mass untuk satellite. Seterusnya ada speed. Maksudnya satellite tersebut dia mengelilingi bumi, so dia akan ada velocity dia akan ada speed dia. Okay, seterusnya dia akan ada radius. Maksudnya katakanlah dekat bahagian sini center of the earth, di sini adalah satellite, so akan ada radius. Okay, radius. So radius adalah length daripada center of the earth sampailah ke bahagian satellite. Okay, so untuk centripetal force, pergerakan untuk centripetal formulanya adalah yang ini, F is equal to mv squared over R. Okay, sebab apa je cakap ini adalah force juga. Sekejap. Okay, sekejap so, kita cuba relatekan daripada formula force dan juga formula centripetal force. Okay, formula force biasa. Kalau cikgu beritahu formula force biasa adalah apa? F is equal to MA. Okay, cikgu. F is equal to MA. Okay, centripetal force formulanya adalah apa? F equal to mv square over R. Okay, MA dengan mv squared over R ini adalah benda yang sama. Okay, sebab kedua-duanya adalah force. So kita boleh samakan dia, MA is equal to mv squared over R. Okay, nak tahu dia adalah sama ataupun tidak, kita tengok pada unit akhir dia nanti. Okay, unit akhir kita pergi kepada MA dulu. Mass, unit mass adalah apa? Unit mass. kg. Okay, good. Seterusnya, acceleration. Unit acceleration adalah apa? ms negative 2. S negative 2. Okay, good. Seterusnya, mass. Unitnya adalah apa tadi? kg. Velocity. Unitnya adalah apa? ms negative 1. ms negative 1 kuasa 2 bahagi dengan radius. Unit radius adalah apa? Meter. Meter. Okay, good. So yang ini dia akan jadi kg ms negative 2 sama dengan, tengok sama tak dengan unit bagi ni. Okay, untuk formula untuk unit yang ini, apa benda yang kita boleh cancel untuk yang ini? Apa yang kejap. Cikgu tak ni lagi ni kita kena selesaikan dulu yang ni. kg m2s negative 2 over m. Okay, apa yang kita boleh cancelkan untuk yang ini? Untuk yang ini sahaja. M. Ni cancel, ni akan jadi kuasa 1. Okay. So kg ms negative 2. M ni maksudnya kalau bukan kuasa 1 pun m sajalah. Okay, ni dah cancel. Dia akan jadi kg ms negative 2. kg ms negative 2 sama ataupun tidak? Sama. Okay, sama. So centripetal force, tolong ingat. Centripetal force dia juga adalah force. So unit dia sama ada yang ini ataupun yang ini, ini samalah dulu ni. Ataupun unit untuk force adalah apa? Yang kamu tahu? N. Newton. So last kali kamu dah calculate N. Last kali kamu tulis Newton saja sebab centripetal force dia adalah daya. Okay? Daya dia Newton. Okay, sama juga macam gravitational force. Unit untuk gravitational force adalah apa? N. N, ya betul. So apa-apa yang berkaitan dengan force, belakangnya adalah force. So dia punya unit akhir dia akan jadi Newton ataupun kg ms negative 2. Okay, cumanya
tengok pada situasi kita nak guna formula dia dekat bahagian mana. Kalau MA ni kita akan guna dalam kehidupan seharian lah, maksudnya ada mass, ada acceleration biasa. Tapi kalau centripetal force ni dia mesti ada kaitan dengan circular motion mengelilingi satu bahagian. Sama ada kalau kat bahagian bumi ni kita akan gunakan putaran yang menggunakan tali lah. Kalau dekat bahagian universe, satellite mengelilingi bahagian bumi. Okay? So dia, bila dia ada circular motion, dia ada speed, kita akan guna centripetal force. Okay? Tapi kalau force biasa kita akan guna MA sahaja. Faham ke tidak? Okay tak? Okay, Faham cikgu. okay, baik. Seterusnya, sikit lagi. Centripetal force ni lepas tu habis. Kita buat ni sikit, latihan sikit, lepas tu dah. Okay. Okay. Pergi kepada latihan terus. Hammer throw athlete swinging an iron ball in a horizontal circle before releasing it. What is the centripetal force that acts on the iron ball when the iron ball is moving at speed 20 ms -1? So, first of all, kita kena tahu dia minta kamu cari apa? Dia minta kamu cari centripetal force. So, formula centripetal force adalah apa? F is equal to MV squared over R. over R. Okay. Mass dia bagi tak kat sini? Mass. Ada mass tak? 7.2 7.2. kg. Okay, ada 7.2. 7.2. Seterusnya, velocity dia berapa? 20. 20 ms -1. ms Okay, -1. R dia berapa? 1.8 1.8 meter. 1.8. Okay, 1.8 meter. kalau masukkan dalam kalkulator, last kali centripetal force-nya adalah nilainya berapa? 7.2 darab 20 bahagi 1.8. 1600. Berapa? 1600 Unit Newton. Newton. 1600 Newton. Okay, kita tengok jawapan betul ke tak? Okay, 1600 Newton. Okay, sama 1600 Newton. Okay, good. So, tahulah kamu bahawa kalau untuk situasi ini kita akan gunakan centripetal force. Okay, so ada circular motion, ada yang berkaitan dengan dia tumpu kepada center sahaja. So, kita akan gunakan centripetal force untuk cari force ni. Okay, seterusnya. Okay, cikgu habiskan centripetal force Okay, sikit je Can satellite orbit Earth without being driven by a rocket engine? Okay, untuk satellite, cikgu nak tanya kamu, kalau untuk satellite, kalau dia dah, kita hantar satellite katakanlah apa dia ni, Astro, dia perlukan satellite untuk dapatkan siaran dekat bahagian bumi. So dia hantar satellite dekat bahagian space. Okay, dia hantar satellite tersebut, adakah dia letakkan sahaja dekat bahagian space dan biarkan macam tu ke, ataupun ada pergerakan daripada satellite tu? Ada motor dia, dia bergerak dengan kelajuan dia tersendirilah. Kamu rasa macam mana? Sama ada kita biarkan sahaja ke dia berputar sendiri ke, ataupun ada enjin yang akan menggerakkan dia? Respon? Berputar sendiri. Saya rasa biar. Biar sendiri. Biar. Okey, Okay. kalau kamu lah engineer untuk satellite kamu kata biarkan sendiri memang punahlah satellite kamu tu. Maksudnya kamu biarkan sahaja dekat bahagian aerospace tu, kadang-kadang dia satellite tersebut boleh jatuh ataupun dia akan terkeluar daripada orbit, dia akan hilang macam itu saja. Satellite tu kita nak pastikan bahawa dia akan berada pada bahagian-bahagian tertentu untuk bahagian bumi So supposedly satellite sebenarnya dia ada engine ataupun motor yang menggerakkan dia. Dia perlu bergerak sendiri untuk memastikan bahawa dia tidak akan jatuh ke bumi ataupun dia tidak akan terkeluar daripada circulation untuk bumi. Bermaksud satellite dia mesti bergerak dengan enjin tersendiri. Kamu tak boleh biarkan saja, letak biarkan sendiri saja. Kamu perlu kawal, enjin dia perlu kawal. So dia mesti akan ada calculation untuk speed dia untuk memastikan bahawa satellite tersebut boleh berputar mengelilingi bumi. Contohnya kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni, ada situasi 1 dan juga situasi 2. Okay?
Object launched with a low linear speed will follow trajectory 1 and reach the Earth at Q. So kalau satelit tersebut dilepaskan kat bahagian P ni, lepas tu dia punya speed dia low linear speed, maksudnya speed dia slow daripada speed untuk bumi. Bumi berputar ataupun tidak? Respon? Berputar. Berputar. Okey, bumi berputar. Okey, bumi berputar mengelilingi apa? Matahari. Okey, bumi Matahari. berputar mengelilingi matahari. So kalau untuk satelit ni dia perlu berputar mengelilingi bumi. Kalau untuk satelit so P ni kalau kita lancarkan P ni dekat bahagian P, supposedly dia mesti akan ada speed, okey, dan kalau speed dia low speed, so dia akan jatuh balik ke bahagian dalam bumi seperti dalam contohnya yang situasi yang pertama ni. Okey. Baik, seterusnya kalaulah objek yang situasi kedua object launched with a sufficient high linear speed will follow the trajectory circulating the Earth. The object will not return to the Earth. Okey. Untuk situasi yang kedua ni, dekat bahagian P juga kita lepaskan satelit. Okey. Sekiranya speed untuk satelit tersebut dia lebih kurang sama dengan speed untuk putaran bumi, so dia akan menyebabkan satelit tersebut dapat berputar pada paksinya. Maksudnya dapat circulate bumi pada tempat yang tepat. Okey? Tanpa dia jatuh dan juga tanpa dia keluar daripada bumi. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Yang ini kalau untuk situasi yang pertama, speed dia kurang. Kalau situasi yang kedua, speed dia memang paling sufficient. Cukup-cukup untuk putaran bumi dia ada speed dia. So dia punya calculation untuk satelit bagi situasi kedua ni dia lebih kurang sama sahaja dengan bahagian bumi. Kalau lebih macam mana? Respon? Dia terkeluar. Okay, good. Kalau speed dia lebih daripada putaran bumi, so dia akan terkeluar daripada trajectory untuk bahagian circulating bumi. Okay? Lebih terkeluar, kurang dia akan jatuh, dia mesti dalam keadaan yang sufficient. Okay? Cukup-cukup sahaja. Okay? So sebabkan itu dia mesti akan ada calculation. Okay? Calculation untuk speed tersebut. Okay, the prediction of Newton is now reality. Sikit. With so many man-made satellites orbiting around the Earth without being driven by any thrust. Satellite always experience gravitational force acting towards the center of the Earth. So satellite tersebut dia akan experience gravitational force. Macam kamu tahu, keluar daripada bumi dia masih lagi ada gravitational force. Cumanya gravitational force dia makin lama makin kurang lah. Okay, so dia mesti lagi masih perlukan velocity daripada satelit itu untuk memastikan dia trajectory circulating untuk Earth. Okay, berputar pada bahagian bumi. So the gravitational force on the satellite acts as a centripetal force. Okay, so gravitational force untuk satelit tersebut kita akan kira melalui formula formula centripetal force sebab dia berputar. Okey, berputar dalam keadaan circular. So kita akan guna formula centripetal force untuk kirakan velocity yang paling sufficient untuk memastikan satelit tersebut berputar pada bahagian yang tepat. Okay. So F is equal to mv squared over r. Centripetal acceleration adalah A is equal to V squared over r. Okay, sekejap. Contoh sikit sini. Okay, kalau formula centripetal force F is equal to mv squared over r. Kalau formula force biasa F is equal to ma. Kalau E sahaja nak dikaitkan dengan formula centripetal force adalah apa? Respon? E sahaja. E bersamaan dengan apa untuk yang bahagian sini? A bagi M bagi F. V square over R. Okey, A adalah V squared over R yang ini. Sebab ni mass kita cancel, so V squared over R ni adalah A lah sebenarnya. V squared over R. So sebab itulah ditunjuk kat sini A is equal to V squared over R. Okay, so acceleration untuk centripetal dia adalah V squared over R.
Maksudnya velocity dia kuasa 2 kan, bahagikan dengan radius. Okey, radius untuk orbit bagi satelit tersebut. Okey, kejap. Sikit je, dah habis dah untuk centripetal force. Okey, cuba try jawab soalan ni. Kejap. Lagi tak? Okey, tak ada. Okay, figure 3.19 show a weather satellite orbiting the Earth. Height dia adalah 480 km. Okay, conteng sikit. Okay, height dekat bahagian sini, height ini adalah 480 km. Okay, seterusnya linear speed of satellite adalah 7.62 times 10 to the power of 3. Okay, ini adalah speed, velocity. Seterusnya radius untuk bumi adalah 6.37 times 10 to the power of 6. What is the centripetal acceleration of the satellite? So, apakah formula untuk centripetal acceleration? Tadi baru kita bincang. Centripetal acceleration. Over R. V square Square over over R. Okey, baik. So R ini, okey, V dulu. V dia nak ambil nilai yang mana? 7.62 darah 10 per 3. 7.62. 7.62 ini. Okey, good. Itu adalah nilai untuk V. Okey, R ini. R kita nak ambil nilai yang mana? Ni ada 480, ni ada 6.37. So, nak ambil nilai mana ni? Tambah. Tambah lagi H. 2. Tambah H. Maksudnya dia R tambah H, good. So dekat bahagian sini ada satu lagi radius, iaitu radius untuk Earth, R dengan H. Okay, so kita tukar formula kita daripada R ni, dia akan jadi R plus H. Okay, R yang ini, H yang ini, R, H. V tadi dah ada dah. Okay, tapi tolong hati-hati dengan 480 km. Kena tukar dalam Meter. okey, tolong tekan calculator sekejap. Sikit. Habis centripetal ni, habis kelas kita hari ni. Tolong tekan calculator, masukkan nilai berapa last kali gravitation, centripetal acceleration. Berapa? Allah, 8.48. Okey, A is equal to 8.48 unit. MS negatif tu. MS negatif tu. Tengok jawapan tu tak? Ini semua dia dah buat. 8.48 ms negatif tu. Okay, good. So kamu tahulah bahawa macam mana cara nak cari untuk centripetal acceleration. Okay, menggunakan formula centripetal force. So keluarkan acceleration. Baik, seterusnya okey, daripada centripetal force kita akan boleh dapat cari untuk mass of Earth. Okey, mass of Earth, jisim bagi bumi, okey, dan juga jisim bagi sun ke moon ke, okey, daripada formula centripetal force. Okey, sikit. Nak derive kan? Okey. So kita derive daripada Newton's universal law of gravitation dan juga centripetal force sampailah kita dapat mass untuk bumi. Okey, kita buat sama-sama Sikit dah nak habis dah. Okey, Newton's universal law of gravitation. Apa formula dia? Force is equal to MA. MA. Oh, senang ya kamu, MA. GM1 Oh, GM1 M1 M2 over R square. Okey, betul. Sekejap. Ini adalah G M1 M2 over R square.
Okay, centripetal force, apa formula dia? V square over R. Itu acceleration. MV Centripetal force. V square over R. V square over R. mv V square square over R. Okay, itu ada centripetal force, ni adalah Newton Universal Law. Okey, seterusnya masukkan nilai Okay, itu semuanya, silap. dm1 m2 over r square samakan dengan mv square over r. Okey, dah sama-sama antara dua tu. Cancelkan common factor m. So m ini kalau kita pindah ke sini kita boleh cancelkan salah satu So m kita boleh cancelkan, m sini cancelkan dengan m sini. Okey. So kita akan dapat g m2 over r square. Okay, m2 ni nak tulis pun tak apa, yang penting mass lah. So kamu tahulah m ni adalah mass. Sama dengan v square over r. Okay, seterusnya v ni kita substitute 2 pi r t. Okay, over t Baik. Sebelum tu cikgu nak terangkan kepada kamu dulu. Untuk velocity, apa formula velocity? Velocity. Chapter 1 dulu kamu dah belajar dah. Formula velocity adalah apa? Displacement per time. Okay, displacement over time. Okay, displacement over time. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini 2 pi r over time sama dengan 2 pi r over time. Okay, time dengan time samalah. E dengan 2 pi r. 2 pi r ni adalah apa? Respon? Mac kamu belajar. 2 pi r adalah apa? Circumference. Ya, bagus. Circumference. Maksudnya bumi, contohnya bumi. Okay, nak tahu dia punya distance untuk daripada permulaan satu circulation untuk bumi tersebut. So kita akan gunakan circumference 2 pi r over t. Sebab itulah velocity kita boleh substitutekan ke bahagian dalam 2 pi r over t. Sebabkan oleh centripetal force dia menggunakan circulation. Okay, length dia kita akan gunakan circumference. Okay, so masukkan dia akan jadi 2 pi r over t kuasa 2 bahagi dengan r. Yang ini m2 ni kita tak payah masukkan gm sajalah, gm over r square. Okey, tolong arrangekan, jadikan mass ni sebagai subjek. So yang ini pindahkan ke bahagian sini, yang ini juga pindahkan ke bahagian sini. Cuba pindahkan kat sini ke sini yang ini cuba pindahkan ke sini bawah ni. Okey, so jadikan mass sebagai subjek. Mass m is equal to r ni pindahkan ke bahagian sini, dia akan jadi berapa? 2 pi. Kejap. Cikgu pun dah pening kan ni. Kita clearkan dulu. Buat sikit-sikit satu-satu dulu. Settlekan dulu yang ini. GMR over R square is equal to, settlekan yang ni lah. Dia akan jadi 2 kali 2, 4. 4 pi r square 4 pi square R square bahagi ni bukan R, ni T square ke apa? T square kan? t square. Okay. Bahagi dengan R. Kalau bahagi dengan R maksudnya kalau darab dengan R dia akan jadi macam mana? Atas ke bawah? 1 per r. 1 per 1 per R kan? Okay, 1 per R. Okay, apa benda yang boleh cancel kat sini untuk yang ini dulu? R. R sini dia akan jadi R sajalah. R kuasa 1 lah R. Okay. So jadikan mass ini sebagai subjek. Mass is equal to R pindah ke R dulu. R pindahkan ke sini. Dia akan jadi R kuasa berapa? 3. Kuasa 3. Lepas tu 4 pi square. Kita teruskan tulis balik. 4 pi square. 4 pi square R yang kuasa 3 R cube. Lepas tu over T square. G ni akan pindah ke bawah ke pindah ke atas? G kalau pindah ke sini? Bawah. So dia akan jadi G T square. Okay, ada lagi tak yang boleh kita simplify daripada ni?
Ada. Tak ada dah kan? Ini je kan? Okay, good. So inilah, ya Allah, susah So inilah dia mass untuk Earth. Kalau nak cari mass untuk Earth. Kita tengok balik slide yang seterusnya. Betul tak calculation kita ni? Okay, 4 pi squared R kuasa 3. 4 pi squared R kuasa 3. Okay, betul? Over GT squared. So inilah dia mass untuk Earth. Maksudnya sekarang ni, kalau kamu nak cari untuk apa dia ni, jisim bagi bumi, okey, masukkan dalam formula ni di mana 4 pi, pi ni memang nilai constant lah. R ni kita akan gunakan R untuk apa? Radius bagi bumi kan. Okey, radius bagi bumi sebab kita nak tahu mass untuk bumi, radius bagi bumi. G ni memang constant untuk Earth dan juga time taken. Okey. Time ini juga dia akan bagi dalam soalan lah. So, kamu akan dapat nilai bagi mass untuk bumi. Okay. Okay, habis. Okay, habis kelas kita untuk hari ni. So, habis kan? Okay. Kepler Law nanti kita baru masuk Okay. So, untuk hari ni akan belajar berkaitan dengan centripetal force. Okay, kita keluarkan balik formula-formula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okay, last Okay, gravitational force. Formulanya adalah apa? F is equal to? F equal to GM1 M2 over R squared. Okay, gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Kalau menggunakan gravitational force ni, formula dia? G equal to GM over R squared. Baik, seterusnya centripetal force. Formulanya adalah apa? Centripetal force. MV square over R. Okay. Acceleration untuk centripetal force. Acceleration untuk centripetal force. V square over R. Equal to VR. V square. V square over R. Okay, baik. So seterusnya mass untuk V square Earth. over R. V square over R untuk acceleration. Mass untuk Earth bila kita dah derive tadi banyak-banyak tadi, last kali jawapan untuk mass untuk Earth 4 pi square R cube over G T square. So inilah formula-formula yang kita dah derive dan inilah formula-formula yang berkait dengan subtopik yang pertama, Newton's Universal Law of Gravitation. Okay? So dalam tak semena-mena kamu dah tahu dah perkataan ni. Tak payah nak derive pun kamu dah tahu dah formula-formula ni. Dan cikgu tak tahu untuk SPM kamu sama ada dia berikan ke tak formula ni, tapi supposedly kalau formula yang susah macam mass of Earth ni dia akan bagilah. Okay? Semuanya kalau formula-formula yang asas, centripetal force, gravitational force ni, supposedly kamu kena ingat lah. Okay? Ada soalan tak? Sebelum kita habiskan. Cikgu. Ya. Kalau dalam exam nanti dia ada ke soalan yang kita orang kena guna yang M equals to 2? Apa dah? Kalau dalam soalan kita kena guna M Kalau is dalam equal- exam ada ke soalan yang kita kena guna Ni. M itu. Yang ini. Okey. Dalam soalan supposedly kalau soalan yang dia tanya carikan nilai untuk mass of sun contohnya, mass of moon. Okey. Dia bagikan nilai R, dia bagikan nilai G, dia bagikan nilai T. Pi ni dia tak bagi sebab dalam kalkulator memang dah ada. So supposedly boleh ada soalan ini. Maksudnya minta kamu cari mass. So supposedly kalau untuk soalan-soalan yang macam ujian selaras tu memang perlulah kamu ingat. Tapi kalau SPM sebenar cikgu rasa lah. Sebab kamu tak SPM lagi kan untuk yang first batch ni tahun ni form 5 kan. So kita tengoklah macam mana dia punya soalan SPM dia. Ada ke tak dia bagi. Kalau ada, so kamu boleh ambil je lah. Kalau tak ada, kamu perlu ingat lah. Okay, boleh? Menjawab soalan? Ya. Okay. Ada lagi soalan yang ni? Yang lain? Ada yang tanya soalan? Tak ada Okay ke? Okey Okay, cikgu. cikgu. Boleh cikgu. Okay baik.
So untuk kelas kita hari ini itu saja. Cikgu minta maaf kacau kamu pada malam ini sampai pukul berapa dah, kat 10 dah. Okay. So hari Jumaat ini nanti kalau ada tugasan cikgu bagi tugasan. Kalau tak nanti kamu rehat dalam hari Jumaat. Okay. Baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi lepas cuti 2 minggu nanti. Okay, baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat hari raya. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu. Cikgu.